Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi tengah hari 29 Mac 2020, anda bersama saya, Nurul Atika Hassan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberi jaminan bekalan makanan mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurutnya, pembekal juga telah diarahkan untuk meningkatkan jumlah bekalan bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Jadi secara umumnya, in general, we have enough food stock, dan all these essential foods items seperti beras kita diberi taklimat semalam that can dalam tempoh 3 bulan kita cukup. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas menyertai Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg meninjau di Pusat Beli Belah The Spring pada Sabtu. Katanya lagi, semua pusat jualan dan pengangkutan yang telah dilantik perlu memastikan semua pusat jualan di luar bandar mempunyai bekalan makanan mencukupi, termasuk bekalan bukan makanan seperti gas LPG. Every selling point yang mereka ada in the rural areas, and they have also the transporters yang dah dilantik to make sure all their selling point in the rural areas will be having enough all these food items. Menurut beliau, pihaknya juga bersetuju menjalin kerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia, ATM serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia untuk mempercepatkan proses pengagihan makanan terutamanya di kawasan luar bandar. Sejumlah 20,000 keping face mask atau topeng muka telah tiba di lapangan terbang Limbang pada Sabtu. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman bin Ismail berkata, topeng muka ini merupakan sumbangan dan bantuan daripada Kerajaan Sarawak. Ini merupakan order daripada Kerajaan Negeri untuk membantu semua peranan termasuk Jabatan Kesihatan. Dan kita perlu agih-agihkan ke seluruh negeri. Dan kita telah pun mendapat jumlah 20,000 bagi bahagian Limbang. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyerahkan stok topeng muka dari Kerajaan Negeri Sarawak kepada petugas Barisan Hadapan COVID-19 di bahagian Limbang pada Sabtu. Dr. Abdul Rahman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota juga berkata, Kerajaan Sarawak ketika ini sedang menunggu tempahan Personal Protection Equipment PPE untuk kegunaan petugas Barisan Hadapan mengendalikan pesakit positif COVID-19. Ini pun dalam perjalanan yang berjumlah 10 juta ringgit dalam pakej rancangan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita. Sementara itu, ketika ditanya media adakah topeng muka ini juga diberikan kepada rakyat, Dr. Abdul Rahman menjawab, kita telah pun membuat keputusan daripada 10,000 keping, 5,000 keping akan diserahkan kepada Jabatan Kesihatan. Memang ada permintaan daripada masyarakat, terutama yang datang ke hospital, dan kita serahkan kepada pihak hospital untuk menggunakan budi bicara. Yang utamanya adalah penggunaan bagi kaki tangan hospital terlebih dahulu. Tapi kalau ada lebih, sekiranya diperlukan, pihak hospital boleh memberi sebahagian untuk penggunaan masyarakat. Penghantaran stok face mask ini adalah yang pertama dan akan dihantar secara berperingkat untuk diberikan kepada rakyat di bahagian Limbang. Seramai 435 penduduk daripada 58 buah kampung di bawah kawasan Dewan Undangan Negeri Tebedu menerima bantuan makanan susulan tempias ekonomi yang dihadapi mereka susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Pengagihan sumbangan dari Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Negeri Sarawak, Datuk Seri Michael Maninjawong telah diselaraskan oleh Pusat Khidmat Wakil Rakyat Tebedu.
Pengagihan bantuan bekalan makanan itu dibagikan kepada 4 zon iaitu Zon Bantang, Zon Mengarat, Zon Amor dan Zon Tebedu. Prihatin dengan kepayahan hidup masyarakat setempat, Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Datuk Seri Muhammad Ali Mahmud telah mengambil inisiatif menyumbang bantuan bekalan makanan kepada penduduk Kampung Binyu di sini pada Sabtu. Menurutnya, Pusat Khidmat Wakil Rakyat Dun Setakan dijangka meneruskan penghantaran bekalan makanan ke kampung-kampung lain selepas ini mengikut jadual. Jelasnya sumbangan tersebut dilakukan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dalam usaha kerajaan menangani penularan wabak COVID-19. Penghantaran bantuan bekalan makanan bagi 136 buah rumah pancang dengan jumlah 2,936 pintu di kawasan daerah Bukit Mabong di bahagian Kapit akan menghadapi sedikit kesukaran kerana terpaksa menggunakan laluan jalan balak dan sungai. Oleh itu, Setiausaha Politik Ketua Menteri Sarawak Nicholas Kudi Jantai bersama Wakil Pusat Khidmat Ahli Parlimen Hulu Rajang dan Wakil Adun Baleh telah mengemukakan beberapa cadangan menerusi mesyuarat Jawatan Kuasa Bencana COVID-19 di Kapit pada Sabtu. Penghantaran secara berpusat di stesen tertentu bagi memudahkan proses pengagihan di samping mengelakkan penduduk rumah panjang turun ke Bandar Kapit bagi mematuhi prosedur Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi menghargai perjuangan dan bakti para frontliners atau barisan hadapan, kawasan Kanawit yang bertungkus lumus bekerja selama 24 jam bagi memastikan Perintah Kawalan Pergerakan berjalan dengan jayanya, Pemuda PBB Macan yang diketuai Ketua Pemuda PBB Brandon Ulok turun padang memberi sumbangan ikhlas bagi mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri Macan, Alan Siden Gramong. Sumbangan ikhlas tersebut diharapkan sedikit sebanyak memberi suntikan semangat dan menceriakan para petugas dan pegawai yang bertugas siang dan malam demi rakyat di kawasan Kanawit sepanjang tempoh PKP. Ketua Menteri mengarahkan agar pembukaan pasar tamu dan pasar limbang dibuka dengan berpandukan SOP dan syarat agar bekalan makanan di seluruh Sarawak tidak terjejas dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Keselamatan Negeri Sarawak pada 26 Mac 2020. Susulan daripada keputusan mesyuarat itu, pengerusi Jawatan Kuasa Bencana bahagian Limbang yang juga residen bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Deni bin Ahmad Fauzi telah memutuskan untuk membuka semula operasi di bangunan tamu dan pasar Limbang pada Sabtu 28 Mac 2020 dengan beberapa standard operating procedure SOP dan syarat. Bangunan tamu dan bangunan pasar Limbang akan dibuka semula pada 28 Mac 2020 tetapi dengan beberapa syarat. Yang pertama ialah meminimalkan jumlah peniaga di kawasan tersebut. Tak boleh ramai, cuma peniaga yang asli sepatutnya berada di tempat jualan dan juga tiada pemaltu dibenarkan. Yang kedua ialah waktu operasi telah ditetapkan iaitu daripada pukul 7 pagi sehingga 11 pagi sahaja setiap hari. Yang ketiga, untuk mengamati ataupun observe the social distancing untuk semua customer di kawasan perniagaan tersebut. Tidak boleh dewan sepatutnya 1 meter apart, social distancing. Yang terakhir ialah sentiasa menjaga kesihatan ataupun kebersihan diri sepanjang masa walaupun di tempat tersebut dan di mana tempat sekalipun. Tambah Insinyur Ahmad Deni lagi, pihaknya juga telah meminta pihak berkuasa tempatan untuk mengawal bangunan tamu dan bangunan limbang mulai Sabtu hingga ke 1 tarikh yang akan diberitahu kelak. Untuk itulah saya telah juga mengarahkan pihak Majlis Daerah Limbang, pihak PDRM, pihak kesihatan, pihak Pertahanan Awam dan juga rela untuk sama-sama membantu mengawal 2 tempat tersebut iaitu di Tamu Limbang dan Pasar Limbang supaya masa perniagaan, tempat perniagaan sentiasa terkawal buat masa bermula daripada hari ini sehingga keadaan pulih sedia seperti sedia kala kelak. Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Rahmaniah Pusa dengan kerjasama Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, Kampung Pusa telah mewujudkan bantuan khas kepada penduduk kampung di Pusa. Usaha tersebut mensasarkan golongan asnaf yang memerlukan bantuan keperluan asas dalam mengharungi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.
Bantuan diagihkan kepada 45 orang penerima di Kampung Hulu Pusa, Kampung Tengah Pusa dan Kampung Hilir Pusa secara berperingkat. Gelandangan di sekitar Sibu telah ditempatkan di Rumah Rehat Sri Rejang di Sibu. Rumah Rehat Sri Rejang dipilih sebagai pusat penempatan gelandangan sementara bahagian Sibu bermula 26 Mac lepas. Ianya bertujuan memastikan keselamatan dan kebajikan gelandangan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai diminta berwaspada dengan penularan wabak COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan adalah seperti berikut. Sekian buletin UKAS edisi tengah hari bersama saya Nurul Atika Hassan dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.